Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 239. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar fa amma awwalu thalathatin yadkhulul jannah fasyahid wa 'abdun mamluk lam yushghilhu riqud dunya an ta'ati rabbih wa faqirun dha'ifun dhu 'iyal wa awwalu salasatin yadkhuluna an-nar fa amirun musallat wa dhu sarwatin minal mal la yu'ti zakah wa faqirun fakhur. Telah diperlihatkan kepadaku tiga macam orang yang pertama masuk dalam syurga, dan tiga macam orang yang pertama masuk dalam neraka. Adapun tiga macam orang yang pertama masuk dalam syurga, iaitulah orang yang mati syahid dan hamba yang di samping kesibukannya di dunia tidak meninggalkan taat kepada Allah, dan orang fakir yang banyak anak keluarga dan tawaduk. Adapun tiga macam orang yang pertama masuk dalam neraka, iaitulah raja yang kejam, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, dan orang miskin yang sombong. Jadi Nabi SAW dia kata diperlihatkan kepada Nabi ni tiga jenis manusia yang pertama masuk dalam syurga, dan tiga jenis yang lain pula yang pertama masuk dalam neraka. Jadi orang yang pertama sekali masuk dalam syurga Allah Ta'ala ni, ya, pertamanya ialah orang mati syahid, ya. Jadi orang mati syahid ni rezeki dia nya banyak duduk di negara Arab lah, ya. Sekarang ni memang ada situasi itu. Ada pun tempat negara-negara umat Islam yang lain macam Malaysia ke, dia situasi itu tak berapa ada, ya. Kita tak ada lah, ya, tak ada suasana tu. Sebab itu ada negara-negara rakyat daripada negara Arab Saudi terutama sekali, negara-negara Arab, yang mana dia ni tuan-tuan boleh, bila dah orang panggil dah dapat ilmu yang seperti ini, dapat tahu orang mati syahid ini pertama masuk dalam syurga, dia boleh kata orang buat satu keputusan, pergi ke Palestin. Itu masa saya duduk di Mesir dulu, ramailah orang Arab Mesir, orang Arab maknanya Saudi, berita lah, pergi ke, masa tu Pakistan pun ada. Jadi dia orang pergi, ya, ke sana hanya semata-mata nak cari syahid. Dan bila pergi tu siap pesan, tak ada apa lah, dia pergi tu macam nak mati, standby untuk mati terus, ya, bukan pergi kerana nak tolong tu saja, tak, nak cari syahid, ya. Ini tahap tinggi lah, ya. Muda-muda bukan tua. Hak tua ni mungkin serabut dah kot dengan dunia. Kalau dia pergi, ni hak muda-muda ni, ya. Orang panggil tengah galak lagi nak kepada dunia, tetapi dia boleh pergi, ya. Masa tu ialah maknanya di Palestin sampai sekarang pun masih lagi ada masalah berlawan direct dengan Yahudi, ya. Adapun negara lain yang bergolak tu, dia berlawan sama-sama sendiri, ya, macam Syria ke apa benda, itu sendiri, ya. Libya satu ketika dulu. Yang ini betul-betul lawan Yahudi, ya. Dan di Afghanistan lawan orang kafir juga. Jadi dia orang sanggup pergi. Yang keduanya, hamba yang mana dia sibuk oleh kerana jadi hamba, bertugas dengan tuan dia, sibuk, ya, dengan urusan dunia dia,
tetapi untuk sembahyang dia tak tinggal. Taat pada Allah dia tak tinggal. Ini pun yang pertama masuk dalam syurga. Yang ketiganya ialah orang fakir yang banyak anak keluarga tapi dia ada sifat tawaduk. Yang ini pun masuk dalam syurga. Baik. Adapun yang masuk dalam neraka, yang pertama masuk dalam neraka, pertama sekali pemimpin yang kejam. Sebab pemimpin ni Allah Ta'ala bagi dua ke dia. Awak kejam kerana awak ada kuasa, aku humban dalam neraka yang pertama sekali. Tapi aku bagi keistimewaan pada engkau. Kalau engkau baik, adil, maka doa engkau tu aku tak tolak. Ini pemimpin. Bukan senang Tuhan nak kategorikan orang macam ni, kalau dia berdoa aku tak tolak doa dia. Antaranya ialah pemimpin yang adil. Adil bukannya adil ni diperintah secara adil tu tak. Banyak pemimpin yang perintah cara adil, yang Islam lah tapi jenis orang panggil iman dia, Islam dia tak kuat. Banyak macam orang kafir sedekah siapa? Mengalah kita orang Islam yang duduk orang panggil duduk hadir kuliah, hadir usrah, mengajar orang lagi. Tapi sedekah koman. Walaupun RM1, RM2 satu hari tak lagi. Orang kafir dia. Tetapi segala sedekah, ataupun dia tak panggil sedekah lah, derma, donate bagi 1,000, cek sekeping 1,000,000 pun ada sekali buat majlis makan. Dia tak ada usrah apa pun, tapi tak dipandang oleh Allah sebab dia kafir. Baik, yang ini ni yang kita nak bercara ni, pemimpin hak Islam. Banyak pemimpin yang tidak Islam bagus, tapi dia kafir, tapi bagus pentadbiran dia. Banyak kita tengok, macam kita tengok jiran kita sebelah, dia kafir, tetapi indeks rasuah dia rendah. Kita dah sampai nak nombor 1 dah, Malaysia kita Islam, tapi nombor 1 dah, maknanya cemerlang dari sudut amalan rasuah, mengalahkan Indonesia dah sekarang. Mengalahkan Indonesia. Ini bukan yang siapa-siapa buat, ini dunia buat. Mengalahkan Indonesia. Dulu Indonesia kuat kan, sekarang Malaysia naik. Pemimpin kita Islam, jiran kita sebelah tu tidak Islam, tetapi dari sudut kata orang rasuah, dia maknanya cemerlang, tak ada banyak rasuah. Jadi ini yang dimasukkan dengan pemimpin yang kejam, maka Allah Ta'ala humban dia dalam neraka pertama sekali. Tetapi aku bagi keistimewaan pada engkau, wahai manusia yang bernama pemimpin, kalau engkau adil, sembahyang bang bagus, engkau pula takbir dengan adil, aku tidak akan tolak doa engkau. Allah Ta'ala sendiri tidak akan menolak doa orang yang memimpin dengan penuh keadilan, dan dia tu sendiri baik. Dia tu sendiri Islam, sembahyang bang jaga, kemudian waraknya apa benda ada belaka. Walaupun dia tidak ustaz pun, dia tidak ulama, tak semestinya nak jadi pemimpin tu dia ada syarat-syarat yang tertentu tak. Dia adalah syarat-syarat yang Islam naknya. Kalau ulama boleh memimpin lagi bagus. Tapi kalau tidak ulama pun, tapi dia boleh memimpin, itu pun okey. Dan dalam kitab Ahkamus Sultan, dia menggariskan bahawa ada ulama, ilmu banyak, sembahyangnya, zuhudnya apa semua ada pada dia. Dibicarakan tentang kepimpinan nak sentuh sikit dari Sabtu ni. Ilmu banyak, bertanding ni, calon. Contohlah kalau tempat lain dia ada pertandingan calon presiden katakan. Yang ini ulamanya dengan zuhud dia, ilmu banyak. Seorang, satu orang calon. Yang seorang lagi ni tak ada ilmu pun, dia orang profesional. Profesional, tetapi kelebihan dianya, dia boleh conquer rakyat. Ulama ni dia ada ilmu banyak, tapi kalau dia dijangka dia jadi pemimpin, dia tak boleh conquer rakyat. Maka dari sudut tu kita kena pilih yang profesional tapi semayang. Tapi kalau ulama lawan jenis yang jenis profesional, orang biasa yang semayang bang pun lintang pukang, kejam lagi,
kita tahu dengan kekejaman dia kerana rekod dia ke, maka kena pilih hak ni lah. Kita ambil mudarat yang lebih kecil. Sebab itu di Mesir, tuan-tuan, cuba tengok Mesir sekarang ni, yang menjadi pemimpin dia daripada kalangan Ikhwanul Muslimin tu, Mursi sekarang ni, dia bukannya ulama, dia bukan ulama, jurutera, tetapi bawah dia tu, pemimpin bawah dia tu ulama pesepah. Mesir ni memang, tuan-tuan, orang Saudi pun, kerajaan Saudi pun ambil tenaga pengajar dia daripada Mesir. Untuk mengajar agama tu ambil daripada Mesir. Mesir ni Tuhan bagi ke dia memang banyak ulama. Ulama dia pula hebat-hebat, walaupun ulama banyak hebat, ilmu fiqh, ilmu ni kira-kira Quran tak usah kira lah. Ilmu hadis ke ilmu Quran duduk dalam kepala dia aja cair. Tuan-tuan jangan terkejut kalau pergi Mesir, orang pakai jaket, ketayak tak pakai, tapi dia bercakap keluar hadis, keluar Quran memang hafaz. Itu jangan pelik. Kalau di Mesir, di Saudi lain, dengan negara Arab lain, yang lain apa ni, tempat-tempat lain, negara Arab yang lain dia lain pula. Biasanya kalau ulama ni dia ada serban merah sikit yang ada ketayak kan. Mesir tak, dia tak kisah sangat dengan benda tu. Ada yang pakai ketayak merah, tapi yang pakai baju kot biasa macam orang putih, tapi dalam kepala dia, dalam dada dia tu penuh dengan ilmu agama. Dan dia pula tengok Mahami ni maknanya peguam, jurutera, doktor, itu didikan dia sampai peringkat tu. Dan Mursi sendiri hafal Quran tu, hafal Quran, tapi dia orang bukan ulama, bukan kategori ulama, tetapi bila dipikirkan, maka Ikhwanul Muslimin diangkat Mursi sebagai calon presiden untuk lawan geng satu lagi, iaitu geng sekular, yang mana yang jenis tunduk pada Amerika, tunduk. Bukan maknanya yang bila sebut Islam ni tak boleh tunduk pada Amerika, tak. Tengoklah, patut tunduk. Ini tak semuanya tunduk belaka. Itu tak kena. Jadi saya nak ceritanya, pemimpin sebenarnya tidaklah semestinya ulama, tapi kalau ulama itu dia boleh conquer dan boleh handle negara, itu lagi bagus. Baik. Wazu sarwati minal mal la yu'ti zakah. Dan orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, ini pun yang pertama dihumban masuk dalam neraka. Kaya orang panggil, ini istilah orang kampung lah, kedekut nak mampus. Orang kampung kata kalau pergi kampung, kalau jumpa jenis hak kaya sikit, dia kata kedekut nak mampus orang tua tu. Jenis kedekut nak mampus ni, tapi kaya, dia pertama masuk dalam neraka. Zakat dah lah, derma dah lah tak jarang buat, zakat pun kurang keluar. Wa fakirun fakhur. Dan yang ketiganya ialah orang miskin yang sombong. Ini macam semalam lah. Dah lah maknanya miskin, ataupun gaji rendah, hidup dunia, nampak dunia dia dunia yang common, yang hina, tetapi perangai dia sombong. Maka jenis orang miskin, orang yang tak hebat dalam dunia dia, dunia tu dia tak hebat, dunia dia, tapi dia sombong, maka dia akan dihumban ke dalam neraka. Yang pertama sekali, sombong dia yang pertama sekali apa dia? Sombong dia dengan Allah. Dah lah miskin, masjid surah tak mari, itu sombong nombor satu, yang menyebabkan dia akan dihumban ke dalam neraka. Selebihnya, kalau mari surah masjid, sombong dengan manusia, sombong dengan jiran tetangga dia, apa salahnya? Dah sama ada miskin ke kaya, tawaduk. Tak ada siapa yang tak suka dengan orang tawaduk, dan tak ada siapa yang suka, tak ada siapa yang tak suka kepada orang yang tawaduk, dan tak ada siapa yang suka kepada orang yang sombong. Tak ada. Habis kenapa kita nak pilih benda yang orang tak suka? Saya dah sebut semalam, bini kita pun tak suka dengan kita yang perangai sombong. Suami kita pun tak suka kalau bini dia tu sombong. Anak pun tak suka kepada suami yang ayah dia yang sombong. Tak pernah bercakap, tak ada unsur friendly, orang panggil bersahabat dengan anak. Nabi kata dah, kadang-kadang benda ni pun
ditimpa bukannya kepada orang lain, orang yang ada ilmu agama. Dia yalah, Nabi kata dah sahibuhum, berkawan dengan anak. Berkawan dengan anak. Buat kawan anak tu buat kawan. Biar sampai anak kata tak ada dah, aku tak nak cari kawan lain. Cukup dengan ayah aku, dengan mak aku. Yang anak jadi huru-hara ni sebab apa dia? Sebab dia duduk rumah tension, boring. Pasal ayah dia buat dia macam musuh. Balik bagi makan, bagi makan. Nak bercakap, nak duduk sembang, tengok TV sama-sama. Kalau kaki mancing, nak ajak anak pergi mancing sekali, tak ada. Bila anak tension, macam dia tak ada kawan, itu yang cari kawan kat luar. Itu dia punya cara kita nak tackle anak kita, kawan dengan dia. Maknanya ada masalah, cuba peluk dia. Cuba peluk dia. Peluk orang ni tuan-tuan, dia boleh menyelesaikan masalah. Saya baru ni adalah satu kes, baru minggu lepas. Tegang lah, suasana tegang. Saya tak nak ceritalah kes kat mana tu. Jadi oleh kerana saya yang orang panggil lah, tidaklah terlibat dengan benda tu, cuma orang nampak saya tu, dia orang panggil saya. Tegang. Nak masuk satu kawasan tak boleh. Budak-budak ialah, maknanya anak-anak muda yang nak menuntut sesuatu benda kan, minggu lepas. Jadi dia orang panggil saya, minta bincang untuk nak masuk sembahyang, nak pergi sembahyang asar, tapi ditahan. Tu tuan-tuan faham lah tu maksud dia. Di sebelah Pahang kan. Jadi bila dah tegang tu, maknanya ialah budak-budak muda kan, jadi hak menahan tu orang tua, orang berpangkat, orang ada uniform. Jadi saya pergi peluk je kawan tu, pergi peluk dia, ginilah, dia orang ni nak pergi sembahyang, saya kata. Dia bagi sembahyang. Kalau dia orang kecoh apa-apa, saya bertanggungjawab, saya kata. Saya bertanggungjawab. Sebab dia orang nak pergi sembahyang. Yang orang tua tu, bila kita peluk lama, saya cakap macam tu, dia termenung. Budak nak pergi sembahyang, kalau kita halang, dia orang nak singgah sembahyang masjid, tak dibenarkan masuk area tu, area Felda. Bila kita peluk lama tu tuan-tuan, dia jadi entah otak dia jam ke apa benda, tak tahulah. Tak apalah, dia kata, doktor bagi, boleh pergi sembahyang. Jadi maknanya di sini, kalau ada masalah apa-apa, budak ke orang tua ke, peluk je dia. Peluk, dia akan jadi lain. Dia kita bercakap dalam keadaan peluk ni lain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah. Muslimat pukul 7.30 ada senam aerobik di Dewan Orang Ramai Greenwood.